Abang puaka, saya dah bercerai. So rumah ni macam mana Kita nak jual rumah, tapi nak letak harga berapa di pasaran? Rumah I dah nak MOP. Nak jual sekarang ke nak tunggu Saya nak jual rumah, tapi ada ke orang nak beli rumah saya? Sorry lah guys, nampak sangat kita tak terjawab soalan-soalan you all. Tapi kita tak sabar nak jawab soalan-soalan tu. Yuk, jumpa kita lah. Apa lagi guys? Picit nombor ni 87741551. Tapi buat masa ni, selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Diharapkan di bulan November ini memberi rahmat kepada you all yang sedang menonton puaka. Dan begitu juga dengan Detektif MSG. Semoga lebih rezeki bertambah. Amin. Macam mana? Alhamdulillah. Thank you for your support. Siapa-siapa yang telefon kita, peminat kita, nak jual beli rumah ke, nak sewa ke, baik komersial ke, HDB rental ataupun just to do calculation for consultation, tak ada obligation, telefonlah kami. Yeah. Nombornya? 8774-1551. Pandai kan? Of course. Dan hari ini istimewa sekali. Nak dapat dia susah. Kalau datang Singapura pun tak call. Biasalah kan. Family time. Family time. Okay. Hasnur Rahmat, apa khabar? Alhamdulillah pun. Dia dengar datang that time last buat drama shoot kan? Yeah. Dah keluar belum? Tak tahu. 2025. Tak tahu. Tak tahu kan? Dia pergi sana kerja ambil duit balik. Buat kerja. Itu tu kena betul. Buat kerja, ambil duit. Lepas tu kerja Next lagi. project. Datang balik. Bagus, Alhamdulillah. Okey, Hasnul, kita ni kalau jumpa kita jarang tak berbual pasal terseram. Cuma bila jarang lah. Kita selalu cakap pasal ukrawi Tapi kalau ada pun saya ingat aku, sikit-sikit je. Kau yang mulakan dulu. Kau ajar. So sekarang kita mulakan dulu. Kita telefon. Hasnul, boleh tak gini? Okey, boleh. Tu. Okey. Ya. Alright. Nak mula kat mana? Kita mula kat situ lah. Dia ada beberapa cerita yang saya lalui, yang saya alami. Tapi nak start yang mana dulu? Okay. Yang macam gini bila dulu datang sini Malaysia, Serina F1 tu cakap apa tak? Boy, kalau kau datang sini mesti kau kena ganggu. Mesti ada experience, bukan kena ganggu, mesti ada experience benda-benda gini. Sebab cakap jangan lah penakut. Cakap mesti ada, ramai dah kena. So bila first time datang sini dulu ada tak the first kena gangguan ke? Jangan duduk dekat kampung Melayu, mesti banyak cerita hantu. Oh, serius ah? Astagfirullah, janganlah. So tak, I mean basically memang if kita dekat Singapura ataupun dekat Malaysia di kalangan komuniti orang Melayu, pasti cerita hantu pasti ada kan? Kan? Pasti ada ideologi walaupun kat Indonesia pun, saya pernah duduk di Indonesia kan. Kenapa aku rasa semacam ni kadang? And then orang cakap kalau malam-malam ada lampu warna hijau, fluoresan warna hijau, itu tempat kuburan. Oh iya ke? Lampu hijau tu kalau di Jogja, itu tempat kuburan. So dari jauh kalau saya jalan balik kan, saya nampak lampu hijau tu, alamak, teringat filem-filem Indonesia tahun 80-an. Pengabdi setan. Yeah, all these things. So basically kalau kita keluar negara kan, bukan di komuniti Melayu, kita rasa macam tak terfikir pun hantu kan. Iceland tak terfikir pun apa, tak terfikir pun ada Dracula ke apa tak ke, terfikir betul. Vampire ke kan. So kenapa jadi macam tu Azali So it makes me think it's kita punya mindset tu eventually. Correct. Dan benda itu tetap ada, cuma macam mana kita nak menolak dia. Ataupun yalah, kalau saya pergi syuting selalunya orang cakap ataupun ibu saya pesan baca 4 kul, baca juga beberapa ayat kursi apa semua. So kita nak pergi ke kampung orang, lokasi orang kan, lokasi yang kita tak biasa kan, bagi salam. Nak balik rumah pun kita kena bagi salam kan. Betul. Supaya yang ada kat dalam tu tolong keluar, ni rumah saya. Yang belakang jangan ikut. Jangan ikut, tepi sikit. Kan. Tu, jangan buka selipar. So it's in a mindset. Dan at the same time entity tu tak ada. And saya adalah beberapa pengalaman yang saya lalui. I think saya start dengan kebanyakan ada cerita-cerita di luar penggambaran, tapi
saya mulakan dalam pengalaman saya dalam penggambaran lah. Kalau nak cakap filem Laduni, drama Laduni saya buat. Laduni ni satu mimpi yang dia dapat in advance. Yes, apa yang dilalui. So waktu itu kakak saya dah meninggal. Okay. Sebelum kakak saya sakit. Dan bila kakak saya sakit, saya tak ambil syuting for about 2-3 bulan tak ambil syuting. Saya tak buat syuting. Saya jaga kakak saya. Saya kesian tengok mak ayah saya jaga kakak saya waktu siang malam. So I said okay lah, saya tukar malam aja. So di hospital tu pun ada benda-benda yang pelik, tak boxing. Dan selalunya saya makan tolak ke tepi. Dan saya akan baca buku ke atau cakap kakak saya ke and tolak benda tu. Then when kakak saya meninggal, saya stay on lagi about a month. And then dapat job. So memang cakap pergi ambil. Saya tak tahu skrip tu apa, semua saya ambil je. Sekali tengok tajuk dia Laduni. Watak saya ni dia orang yang baik, tetapi from innocent jadi corrupted. Dan eventually sebelum it get worse, dia dapat mimpi ni. Laduni ni. Dan mimpi ni dia mati. So dalam situ tu proses tu yang saya kena buat. Imagine kat kampung ni kita shoot dekat Melaka lah saya. Melaka. Kampung saya juga, kampung ayah saya, arwah ayah saya. So kita kena buat the whole process of jenazah tu kan. So saya kena mati lah. So proses mandi. Kadang-kadang syuting kan kita tak ikut kronologi kan. Mandi dulu apa semua kapan kan. So buat kafan dulu. So waktu saya baring tu kan, saya baring, so ada orang yang datang, dia yang akan menguruskan apa kafan saya apa semua. Saya tengok orang tu kan, saya tengok macam serius, tak bercakap, muka dia macam bukan human lah. Maksudnya macam serius gila. Macam ni betul-betul ke tukang ngapain orang apa semua ni kan, pemandikan kan. Sekarang nama pakcik siapa? Sebulan dia cakap. Saya diam lagi. Tak boleh ni. So eventually saya patahkan tu. Macam kalau syuting kan, kalau ada watak yang ataupun aksi yang saya kena mati, saya akan patahkan dia. Macam tangan kat depan ni kan. Oh, jadi macam buat something lah. Saya buat something. Ataupun kalau kamera kat muka, kaki saya silang, saya cuba patahkan. And then eventually pakcik tu tak bercakap langsung. Dia buat aje. Dan repeat pun dia diam pun, dia tak komplain pun. And then proses satu lagi. Proses kebumian. Dah masuk. Dah masuk di liang lahat kan. Yes. So diorang korek tanah setinggi about 10 kaki. Oh, really? Ke dalam, tapi bukan di tanah perkuburan. Scene yang buat di atas di tanah perkuburan tu dah buat, baca talqin apa semua dah dibuat. So sekarang buat dalam interior pula. Dia korek tanah besar, about 10 feet, 10 kaki. Masukkan track kat dalam tu. So saya dengan pakai putih tu semua kena baring ke tepi, and kamera akan roll. Kan kamera akan track. That means saya dah terbaring ke tepi, muka-muka. At that same time, malam tu kita start shooting sebenarnya dalam pukul 11 lebih. Allah. Malam. Dan make up. Saya tak berani keluar. Saya tak berani keluar. Saya duduk je kat dalam surau tu. Tempat tu bukan tanah perkuburan tau. Tanah biasa je. So adalah orang kapur sikit-sikit tengok. So eventually dah pukul 1 baru start. Pasal dorang pasang track, buat lampu apa semua, pasal big scene. Saya tengok tak ada orang tau. Tak ramai orang lah, orang kampung dah setengah sikit lah. So saya pun turun bawah, baring. And then saya rasa macam kat atas tu ramai orang tengok tau. Orang kampung saya, tiba-tiba orang kampung tengok bila nak start kan. Ini camera track. Bila sampai ke muka saya nampak pantulan dari cermin kamera, lensa kamera tu. Nampak apa? It's not me. Bukan saya. Bukan saya.
Saya nampak even worse lagi daripada muka saya yang dorang dah backup kan. Dan yang paling scary bagi saya, paling menyeramkan, bila director sebut action dan become track dan pantulan dari lansa tu kena muka saya, benda yang sunyi tu paling menakutkan. Sebab ada bunyi macam dari tanah. Sebab saya baring tau kat tepi tanah tu kan. That silent is paling menyeramkan lah. Itu pengalaman paling menyeramkan. Pasal silent tu saya dengar dari tanah bunyi macam sikit aja, the minimalist sound. Cakap cepatlah cut kan. Bila dah cut, saya terus tengok atas, tak ada orang. Tak ada orang, betul. I believe ada orang tengok. Pasal kamera atas tak nampak kan. Kamera kat bawah, orang takkan nampak. Orang ada tengok tau bila nak start. Tapi bila sudah habis saya naik, tak ada orang kat atas. Memang tak ada orang. So at that night juga, bila dah habis shoot scene tu, diorang ada dummy of jenazah saya tu kan. So eventually diorang main-main. Dan malam tu juga waktu balik about 3 o'clock, can imagine kru tu cakap van dia sambil lalu kat kampung kan, tiba-tiba bunyi bom kat atas van tu. It's the dummy tu. Gila. It's the dummy dia main. Macam dummy tu jatuh kat atas tu, padahal dummy kat dalam van. Kau? I was like the next day, okay chill. Jangan cerita lah, just diam. And most of the time kalau ada cerita tu saya diam tau, saya tak cerita kan. You pun sama kan boy. So hari ni aja aku nak paksa cerita. So eventually ada proses satu lagi, kena mandi mayat. Pakcik tu lagi datang. Pakcik yang muka serius tu kan. Malam so, juga? Tak, tu siang lah. Dia mandikan saya di baring kan. Mandikan apa semua gini kan. Lepas tu cut. Bila cut kan, saya pun bangun lah. Saya nak bangun, saya nak pergi mandi. Yalah, do what I have to do. Nanti dulu dia kata. Wah. Kenapa pakcik? Pakcik ambil wuduk untuk kau. Dia buat tu betul lah. Dia betul-betul kat badan aku. Aku rasa macam I gone to another set of dunia apa my sister lalui. Okay, faham. You know what I mean? That kind of experience. Tapi benda begini bagi saya, benda-benda yang coincidence atau tak coincidence, selalunya benda itu memang coincidence, memang akan ada. And especially bila you buat cerita-cerita horror, cerita hantu atau bukan hantu sekalipun, dalam set mesti ada gangguan. Mesti ada gangguan. Sampai kadang-kadang saya penat tu, orang shooting pagi kan. Tu kan, shooting pagi sampai pagi, sampai walaupun hantu kat sebelah pun aku tak larat lah layan kau. Aku nak habiskan shooting ni lah. Kan dah penat lah. Please lah, tolong jangan ganggu. Bukan saya sebut lah, cakap dah mati je lah. Tak larat, memang tak larat. Kan kalau ada kat tepi tu pun macam sikit-sikit selendong gini-gini pun dah tak larat lah. Baik aku fokus kerja, habis balik tidur. Betul. Kan, so itu dari cerita ladu ni yang saya lalui. Sebenarnya ada juga orang yang kru yang nampak saya ada terperasan, tapi saya tak report lah yang tu. Saya tak. Apa yang diorang nampak tu ceritakan? Apa yang diorang nampak tu ceritakan? Yang van tu, and then dekat tanah perkuburan tu, tanah yang diorang buat yang saya memang tak ada orang, tapi diorang kru-kru yang ke atas tu kan, yang kat belakang semuanya rasa macam diorang rasa macam it's not right tu, macam ada yang tak kena. So kat dia semua datang. Wow. So itu ladu ni. So that is another story daripada Polis Silver 2. Mesti orang tak sangka kan Polis Silver 2. Polis Silver 2 tu. Okay, sebelum kita ke Polis Silver 2, nak tanya pasal yang apa tu, yang pakcik tu mandikan ambilkan wuduk. Dia kasi reason tak kenapa saya buat untuk awak? Tak.
Dia tak kasih reason. Setahu saya kalau saya dah buat, selalunya kalau saya buat scene kematian, saya akan ambil wuduk sendiri, akan mandi kan, salin baju apa semua. Macam kita pergi melawat perkuburan ke apa kan, kita balik mandi apa semua kan, ambil wuduk apa semua kan, apa yang sepatutnya kita buat. Tapi pakcik tak cerita apa-apa. Dia cakap tunggu. Full stop situ je lah. Full stop. Memang dia one liner je. Dan pakcik tu kalau dalam cerita orang putih kan, dia macam Frankenstein tu. Dia jadi macam straightforward aja. Dan ialah buat kalimah dekat dahi apa semua, kalimah apa semua dekat dada apa semua, dia macam pelik lah. Tapi after that bila watak macam scene jadi mayat tu, after that tak ada apa-apa Alhamdulillah tak ada mimpi ke apa ke? Tak ada. Sebelum ke Polis Evo lah juga, nak backtrack yang cakap apa tu, kat hospital tu macam-macam ada. Okay, macam-macam tu ada, boleh kasih detail tak apa yang... Assalamualaikum guys. So dah nak tibanya tahun 2025. So tahun ni kan very important untuk kakak-kakak kita dengan abang-abang kita di Club 55. Sebab apa? Kan CPF dah buat announcement tak lama lagi tak ada special account. Jadi duit dalam special account tu bila you turn 55 semua akan masuk ke dalam RA account. So bila duit yang dimasukkan dalam RA account tu dah penuh up to the full retirement sum, selebihnya akan dimasukkan ke dalam ordinary account dan akak dengan abang tu bolehlah enjoy gunakan duit tu. Tetapi sebelum enjoy, jangan lupa fikir betul-betul. Your future retirement plan tu very important. So nak tahu selebihnya, call kami di 8774 1551. Okay, macam mana? Kan cakap kan kat hospital tu pun satu, macam-macam ada. Kat Singapore hospital tu. Apa tu? Hospital Dato' Seng kan. Takkan kita tak tahu kat hospital ni semua kan. Memang hospital memang ialah tempat lahirkan anak, tempat orang meninggal, tempat orang sembuh. Dan kadang-kadang kebersihan tu nampak bersih, tapi tidak kadang-kadang. Tetap ada juga bekas ataupun apa yang mungkin tak dapat dibersihkan. Dan saya stay malam tu selalu dekat Dato' Seng. Benda-benda yang saya dengar kadang-kadang pesakit nyanyi apalah ataupun kan biasalah orang tua kadang kan. Itu normal bagi saya tu. Cuma ada sekali tu macam ayat Al-Quran pun kadang-kadang biasa tau. Kadang orang buka mungkin orang on. Tapi ada sekali tu malam tu saya orang menangis tu. Saya ingat ni pesakit ni. Saya keluar, saya tengok dia macam, tahu tak, tangisan tu macam menjemput kita untuk cari. Dia sayu je. Ini bukan movie tau. Ini bukan apa tau. Ini macam pernah dengar dia berlangis juga. Ya pun pernah dengar. Sayu. Hospital mana tu? Bukan hospital, kat Melaka. Oh ya. Sayu sampai doakan untuk dia lagi tak? Boleh. Saya ingat first time pergi kampung gitu, ni orang kena rogol ke gitu. Sedih sangat gitu. Sedih macam simpati. Macam sayu gitu. Itu satu tau. Sayu satu. Satu lagi sayu waktu saya kat Jogja pun sebenarnya satu juga. Saya dengar sayu punya. Tapi macam kumandang radio. Lagu daripada seram. Pasal Jogja dan kampung memang sunyi kan. Selalu buka radio kadang-kadang Echo dia. Yes. Apatah lagi lagu yang lagu para penonton kan. Tak dia boy ni. Memang lagu klasik 80s tau. Memang syahdu dia sebenarnya. Itu yang kadang-kadang menjemput untuk kita nak pergi, nak tahu dari mana lagu tu ataupun bunyi tangisan dia dari mana. So sampai satu tahap bila dekat hospital tu kan, bila saya dah keluar nak mencari kan, I always keep tak ada apalah, ini mesti patient hari ni. Tapi tak ada patient pun yang saya lalu dekat waktu kan. Semua macam sunyi. Dia berani ni nak mencari lagi. Nak ambil tahu. Naturally kadang-kadang kita gitu. Kadang-kadang walaupun saya menolak, kadang-kadang
atas nak tahu kita yalah kan Nak close the case. and then bila tak dapat tahu, okay fine. That's it. Yeah, move on. That's rare cases. Yeah. So yalah, hospital ke tempat-tempat yang usang kan, selalu kita fikir gitu. To me it get back to mindset balik lah. Macam mana kita cuba ubati diri kita. Betul. Macam apa, how do we heal ourselves. Macam mana kita kenal diri, cuba kenal diri, dan you know what, tak pernah ada kes pun yang hantu cekik ini dan keluar kat surat khabar. Mati dicekik hantu. Kan, mati dilenyek apa semua kan, lenyek hantu ke apa, tak pernah keluar. But saya ada buat satu drama Kanun 99 tu. I spoke to this magistrate, I forget this magistrate, very young magistrate. Dia cakap, I don't know, tiba-tiba jadi kawan dengan dia. Dia cakap Malaysia dah ada dah kanun supernatural, Akta Undang-Undang Supernatural. Maksudnya saya cakap, really? So macam mana diorang boleh nak buktikan yang orang tu buat hantar benda ke apa? Macam nak buktikan? Yeah, they're still working on it somehow. Dan tiba-tiba eventually dia ceritakan yang family dia lalui benda tu. Okay. Dia lalui benda tu, to the father, to the mother, and to siblings, yang itu yang dia nak sangat harta tu. Sebab orang Muslim, Melayu, kalau kadang-kadang kita tak nak revenge. Kita Muslim tak nak revenge, kita lepaskan. I mean, everyone have a story. Semua orang ada cerita masing-masing, dan kena hantar ke apa ke kan, kadang-kadang kalau tidak memudaratkan, fine. Tapi kalau memudaratkan sampai kematian, takkan kita nak buat kan, takkan kita nak balas kan. Dan there are time for them di akhirat nanti. But the thing is, kadang-kadang kita tak sanggup untuk cerita orang pun. Right? So bagi saya itulah macam tu lah. Terima je lah. Terima je apa-apa pun. Dan bila ada akta supernatural ni, it's very interesting. Sebab kita nak tahu macam mana dia dapat bukti untuk Yes, salah. correct. So I still want to know, and I hope I can do some research on that. And buatlah. Kan? Buat research, lepas tu buat movie ke, buat apa. Get a closure for that. Kan? Macam mana macam mana nak tangkap orang yang buat benda-benda macam ni, evidence of melalui proof. undang-undang. Kan? Betul. Singapura ada ke? Tak adalah. Kalau benda gini pun dia macam tak tahu lah, mungkin semua negeri lah. Kalau benda gini kan macam semua macam tak percaya sangat. Apa-apa berjadi pun dia akan just dia tak percaya. Close one eye tu. Memang tak macam okay, dia mesti ada benda-benda lain, bukan hantu, bukan superstition. bukan. Selagi tak terjadi pada diorang, selagi itulah diorang akan dibang. No. Right. Tak nak terima. Kan tak ada bukti yang kukuh kan. Sebab benda ni di awal-awal kan dia, tapi internet boleh juga kan. Sekarang semua dah macam itu. Apa nak buat kan. Duduk dalam kemah. Kan, duduk dalam kemah, pegang parang. Hadir. Jangan. So anyway, but masing-masing lah, itu kan konten masing-masing. Betul. Alright. Sekarang kita buka enjin, kita ke Polis Evo. Yes, Polis Evo. Polis Evo is an experience to me. Berlakon sebagai sebagai resistant lah. Dia macam resistant lah. Resistant. Dulu resistant lah, sekarang resistant hero. Kan, dengan keadaan semasa sekarang, resistant pula jadi hero kan. Rupanya saya hero dalam Polis Evo rupanya, bukan polis. Cerita tu lah filem tu kan. So okay, saya lalui in the beginning of the shoot saya lalui satu dugaan tu yang tiap kali saya buat take it's fine, tapi director cakap sekali lagi, second take pun bagus, sekali lagi. Okay, tadi main level 4, naik level 5. Level 5 naik lagi level 6. 6 naik level 8, 9. Lepas tu
Dia tak puas hati lagi, turun ke level 3. Oi, kalau gini 1, 2, 3 level of acting, penat lah saya kan. Kan, tapi tak apalah, pasal kita dah buat tanggungjawab, kita layankan je lah, kita buat je. So I think it boils me up, you know. Sampai dah tu time ni, at the time satu scene saya cakap dengan Fazira on the phone kan, take and the text saya use adalah macam apa tahu, macam Imam Mahdi akan muncul gini, matahari akan terbit daripada ini kan. So it's like the lines macam mantra. So bertake sampai assistant director cakap on the second take, first take bagus, second take I don't know what he want, memang buat aja. Tapi tak cakap lah, by gesture gitu kan. Just buat je. Saya buat satu, take 2, take 3, take 4, 5, 6, 7, 8 dah kantoi dah teruk dah. Dah penat dah. 9 buat betul. 10 saya tekankan word tu semua sampai you know what, sampai you tekan dengan perkataan dia boleh jadi mantra tau kata. Dia boleh jadi satu benda yang and saya rasa badan saya macam kenapa rasa macam panas ini. Take 10 saya tekankan lagi, take 11 saya tekankan lagi kan, and then cut. Okay. Itu je. Saya cakap, give me the walkie-talkie. I said, okay, I need a breather now. I need a breather. Give me about 5-10 minutes, 15 minutes. Saya jalan. Tentu kita buat kat kapal Senandu di Pahang, di pantai. Dan kapal Senandu pun ada sejarah juga. So, saya jalan ke pantai. Dia dekat je. Perkampungan Persivo tu dekat pantai, kapal Senandu. Sorang-sorang. So, saya jalan seorang sampai ke pinggiran pantai tu. Saya berdoa. Cakap dah mati kan, janganlah sampai orang nanya gini-gini, kita nak buat kerja yang baik, kita nak gini-gini supaya lancar semua kan. So and then I see something dekat air tu macam tu ombak, you know, normal ombak kan, tapi taklah sekuat ombak-ombak yang saya macam asal ada macam pancaran. So saya just turn back lah. Lepas saya turn back, saya jalan masuk ke kawasan location tempat rehat, jalan ke belakang, hujan turun selebat-lebatnya, betul-betul lebat boy, memang lebat. So they got to hold the shoot lah. So saya terus duduk dekat tempat kawasan minum, saya taruh headphone music, saya buka music, saya minum kopi. Satu orang datang saya, Asno, you okay? Yeah, okay. I'm okay. Satu datang. Asno, nak duduk dalam tak? Tak apa, sini okay, tak kena hujan. Asal Rupanya saya pusing tengok, ramai semua dah keliling saya. Agaknya dia ingat saya kena sampuk ke apa. Kat situ. But I did see something that I see that time. And then the next day, saya pun lupakan apa yang saya rasa ataupun saya nampak. And then I cut to the set, cheerful, tenang balik. And you know, hujan tu berhenti about 5:30 in the morning. 5:30 in the morning. At 5 o'clock dia cakap rap. 5:30 hujan berhenti. So the next day I came fresh. Director dia tak pernah salam actor ke kru. Berlari ni. Saya sampai kat set, dia berlari, dia terus salam. Asno, you okay? You good today? Yeah, I'm good. Bukannya rasa bersalah katnya tak. Rasa bersalah katnya kan. Saya kat pantai, dia ingat saya menangis kat pantai katnya. Kan? Dia tak tahu kita punya doa kan. So eventually, ada scene yang saya buat tu, orang kampung satu-satu panggil saya. Okay. Asno, pakcik nak tanya, semalam Asno buat apa kat situ? Tak, saya tak ada, saya tenangkan diri, saya nak ambil nafas, saya tak marah, saya tak nak marah. So pakcik cakap, sebenarnya bila kamu berpaling, ada goals kan, goals dari laut semua ikut dari belakang. Waduh. Dari air keluar goals. Tapi cakap selamat hujan. Okay. Lepas tu saya buat joke.
Saya tak percaya mula-mula. Sebab itulah nama saya belakang ada Rahmat. Sebab tu ada hujan. Kan di belakang kan datang kan, so, hujan turun, saya suruh joke lah. So I don't take it seriously. Kadang orang kampung ni terus cakap komuniti Melayu ni banyak cerita. Bukan cakap bad, but there are truth dia are kadang-kadang exaggeration dia. So saya yalah pakcik, being nice to him, okay, bla bla bla. Dan ada satu lagi orang bagi saya, Hasno, tahu tak semalam bila kamu berpaling, the same story dia cerita. Tally Tapi ada keris lalu, dia kata. Waduh. Keris. Saya dapat satu cakap. Lepas tu saya buat joke kat dia. Tapi kalau keris Naning, keris Bugis saya punya tu. Tak, saya tak. Benda tu memang tiba ini pula. So mungkin agaknya story tu dah dapat surround ke atau apa. Dan datang satu lagi orang tua ni. Cerita tu same thing tapi tak ada keris. Apa pula dia keluar cerita dia? Cerita sama juga goals. Goals tak tahu. Itu pasal kadang-kadang bila kita dalam kemarahan benda tu cepat tau. Bila kita marah, sedih, bila marah tu sedih, benda tu cepat akan meresap tau. I believe kadang-kadang I think kita selalu bersedia, bukan aja bersedia untuk berlakon, tapi bersedia untuk tolak atau tempias benda-benda yang nak masuk untuk mengganggu kita. Somehow, yes. Kan? Dua persiapan yang kena buat tau. Betul. So pelakon yang baru nak berlakon tu kadang-kadang action marah itu ikut perasaan. Pandailah buat research dulu, tanya orang dulu. Pandai. Kadang pukul betul-betul. Betul-betul. Apa je. Masuk hantu lah tu kan. Ikut kau tu macam, aku tengah mood. Apa mood tu over. Okay gitu. Satu pula. Selalunya kan, notice tak I cerita pasal Kak Langkawi, Hasnul ada cerita gitu-gitu kan. Boleh ceritakan sikit tak apa yang berlaku time tiba-tiba Mi kena serang gitu?